Barisan Nasional BN telah mencipta kejayaan besar dalam pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Mahkota apabila calonnya Syed Hussein Syed Abdullah berjaya menewaskan calon Perikatan Nasional PN Muhammad Haizan Ja'far dengan majoriti yang amat signifikan. Syed Hussein yang juga Ketua Pemuda UMNO Kluang memperoleh 27.995 undi berbanding Muhammad Haizan yang hanya meraih 7.347 undi, memberikan kemenangan majoriti sebanyak 20.648 undi kepada BN. Ini merupakan peningkatan 4 kali ganda berbanding majoriti pada pilihan raya negeri Johor 2022 yang hanya mencatatkan 5.166 undi. Keputusan rasmi PRK Dun Mahkota ini diumumkan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Azurawati Wahid di Dewan Tunku Ibrahim Ismail Kluang setelah penjumlahan undi sebanyak 20 pusat mengundi yang membabitkan 109 saluran selesai. Dalam PRK ini, peratusan keluar mengundi adalah sebanyak 53,84%, sedikit menurun berbanding 57,34% pada PRN yang lalu. Walaupun begitu, BN tetap berjaya menang di semua 20 pusat daerah mengundi, termasuk undi awal yang berlangsung pada hari Selasa sebelum PRK yang melibatkan 4.437 pengundi awal, termasuk anggota tentara, pasangan mereka, serta anggota polis. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR turut mengeluarkan 607 undi pos pada 15 September yang lalu. Namun persoalan yang membara adalah mengapa peratusan keluar pengundi menurun pada PRK kali ini. Adakah ia satu petunjuk bahwa minat rakyat terhadap proses pilihan raya semakin pudar, atau adakah ia refleksi terhadap ketidakpuashatian mereka terhadap kedua-dua pihak yang bertanding? Walaupun BN menang besar, peratusan keluar mengundi yang lebih rendah dari PRN yang lalu menimbulkan persoalan mengenai tahap kepercayaan pengundi terhadap partai politik di Malaysia. Walaupun kemenangan BN ini tampak luar biasa, adakah ia menunjukkan sokongan sebenar rakyat atau hanya kejayaan sementara? Syed Hussein yang memegang jawatan sebagai Ketua Pemuda UMNO Kluang kini diberi mandat untuk meneruskan legasi penyandang terdahulu Datuk Sharifah Azizah Syed Zain yang meninggal dunia pada Ogos 2024. Menurut Datuk Sri Azalina Othman Said, kemenangan ini jelas menunjukkan bahwa rakyat mahkota mahukan kesinambungan kepimpinan yang dimulakan oleh Sharifah Azizah. Namun, adakah rakyat benar-benar memberi kepercayaan kepada BN untuk membawa perubahan atau hanya melihat tiada alternatif yang lebih baik? Azalina turut menegaskan bahwa sinergi dan komitmen daripada seluruh jentera BN dan Kerajaan Perpaduan yang dipimpin oleh Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi memainkan peranan besar dalam memastikan kemenangan ini. Namun di sebalik pujian tersebut, adakah BN boleh terus mengekalkan momentum ini, terutamanya apabila pilihan raya umum seterusnya semakin mengampiri? Adakah sokongan ini boleh bertahan dalam jangka panjang atau hanya gelombang sementara yang diperoleh melalui penggunaan jentera kerajaan yang lebih luas? Di pihak Perikatan Nasional, Pengarah Pilihan Raya Kecil Dun Mahkota bagi PN, Datuk Seri Mohamed Azmin Ali menerima kekalahan dengan hati yang terbuka. Namun begitu, PN tidak berputus asa dan menyatakan akan terus berusaha pada pilihan raya yang akan datang. Meskipun mahkota secara tradisional merupakan kubu kuat PH BN, Perikatan Nasional tetap mencuba sedaya upaya untuk menyantuni pengundi. Namun, adakah faktor jentera kerajaan yang digunakan sepenuhnya oleh BN menjadi sebab utama kekalahan PN? Menariknya, Muhammad Azmin menyatakan bahwa sokongan kepada PN di mahkota tidak menunjukkan penurunan yang ketara. Pada PRN Johor 2022, PN memperoleh 7.614 undi. Manakala pada PRK kali ini,
angka tidak rasmi menunjukkan mereka masih meraih sekitar 7.332 undi, walaupun peratusan keluar mengundi menurun. Ini menimbulkan persoalan, adakah sokongan kepada PN sebenarnya lebih kukuh daripada yang dijangka, walaupun mereka tidak berjaya menang kali ini. Azmin juga menggesa agar pihak yang bertanggung jawab mengenal pasti faktor yang menyebabkan penurunan dalam peratusan keluar mengundi pada PRK ini. Dengan hanya 54% pengundi keluar mengundi, adakah ini satu petunjuk bahwa pengundi muda atau pengundi atas pagar mula merasa bosan dengan politik, atau mungkin beranggapan bahwa keputusan sudah boleh dijangka dan kehadiran mereka tidak akan mengubah apa-apa? Mungkinkah ini satu tren baru dalam politik Malaysia, di mana hanya pengundi yang benar-benar setia kepada sesebuah parti yang akan terus turun mengundi, sementara yang lain memilih untuk tidak ambil peduli? Di bilik gerakan utama PN, suasana suram dan lengang pada malam keputusan diumumkan mencerminkan mood di kalangan penyokong PN. Keadaan ini jauh berbeza dengan suasana semasa pengumuman calon dan ceramah sebelum PRK. Apa yang menyebabkan penurunan semangat ini? Adakah PN tidak lagi mampu menggerakkan sokongan di peringkat akar umbi, atau adakah mereka menghadapi cabaran dalaman yang lebih besar? Ketiadaan ramai penyokong PN untuk melihat keputusan terkini menimbulkan spekulasi mengenai kekuatan jentera PN di mahkota. Walaupun beberapa pemimpin tertinggi seperti Datuk Seri Mohamed Azmin Ali, pengurusi PN Johor Datuk Dr. Sahrudin Jamal dan Naib Pengurusi PN Johor Muhammad Solihan Badri berada di BGU, namun suasana sunyi tetap terasa. Adakah PN sedang menghadapi masalah dalaman yang tidak dilihat oleh orang awam? Bekalan elektrik yang terputus selama beberapa jam di BGU PN juga menambah suasana suram tersebut. Namun ia bukanlah faktor utama kekalahan mereka. Adakah ini satu kebetulan atau simbolik kepada kemerosotan PN dalam PRK kali ini? Dengan kemenangan besar BN di mahkota, persoalan utama yang timbul adalah, apakah ini hanya satu kemenangan kecil di tengah gelombang politik yang lebih besar, atau petanda bahawa rakyat masih percaya kepada BN sebagai parti yang boleh membawa kestabilan? Di pihak PN pula, adakah mereka mampu bangkit semula atau akan terus merosot dalam menghadapi PRU yang seterusnya? Lebih penting lagi, bagaimana pihak-pihak yang bertanding dapat meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap sistem pilihan raya dan demokrasi, terutamanya dalam usaha menarik lebih ramai pengundi keluar mengundi pada masa hadapan. Adakah peratusan keluar mengundi yang rendah ini menandakan keletihan politik di kalangan rakyat Malaysia, atau ia hanya sekadar anomali? Semua ini adalah soalan-soalan yang perlu dijawab oleh parti-parti politik sebelum negara menuju ke pilihan raya umum yang seterusnya. Terima kasih saya ucapkan kepada semua pendengar yang setia bersama untuk mendengar ulasan penuh PRK Dun Mahkota pada kali ini. Jadi, apakah pandangan kalian? Sila utarakan komen dan pandangan Anda di ruangan komen di bawah. Terima kasih sekali lagi kerana terus setia.